Jadi saya nak beritahu dengan rakyat Malaysia bahawa Muhyiddin bodoh. Dan jangan sesekali kita takut mengatakan bahawa Muhyiddin bodoh, sebab dia telah memberikan kebenaran kepada kita untuk mengatakan bahawa dia bodoh. Dengan syarat kita kena ikut SOP. Jadi siapa saja yang mengikut SOP dihalalkan untuk mengatakan Muhyiddin bodoh. Sebab secara live telecast, walaupun dia menipu kata benda tu secara langsung, jam kat tangan dia pukul 6, secara langsung pukul 9, rakaman dikatakan live. Tak apalah, dan memang dia punya apa, naluri menipu ni tak pernah berhenti. Tak apa, kita ikut saja SOP. Apa dia suruh kita ikut, kerana itulah lesen untuk kita mengatakan bahawa ini kerajaan bodoh, Muhyiddin bodoh. Sebab dia kata tak apa, dia dah bagi kebenaran, dia dah bagi konsep kepada seluruh rakyat Malaysia. Betul? Betul. Okey. Selain daripada dia memberi kebenaran untuk mengatakan dia tu bodoh, dia juga mengaku bahawa dia tak mampu nak jaga 30 juta ni dalam untuk jaga SOP 30 juta orang ni. Kalau dia tak mampu nak jaga SOP 30 juta orang, berhenti jadi Perdana Menteri, bagi orang lain yang mampu. Betul. Baiklah. Betul tak? Betul. Kau dah tahu kau tak mampu, kita orang pun tahu kau tak mampu. Dia pun sedar dia tak mampu. Dia pun sedar dia tak mampu. Jadi apa lagi tunggu? Yalah, betul tu. Calo tahu calo. Dia kena Calo ataupun dia kena tunggu daripada arahan tertentu tu untuk dia letak pergi. Yalah, arahan Mahathir lah yang dia tunggu. Sekarang ni dia bimbang, takut kalau misalnya dia pergi, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, yang mula-mula akan kena Mahathir, bos dia. Itu yang dia takut. Okey, lain. Kalau ada soalan boleh diajukan pada saudara Wan Quresh di nombor 01 7 3445 120. Sebentar Datuk, nampaknya serangan terhadap menteri-menteri UMNO sudah semakin rancak dan dinyatakan daripada DAP mereka mempertikaikan urasan Datuk Seri Zahid Hamidi kerana menteri-menteri utama seperti Ismail Sabri, Ahmad Baba dengan Khadijah Jamaluddin adalah mereka yang utama dalam mengatasi isu COVID di negara ini. Tak, kita kena faham. Memang betul, kena tahu bila mereka nak membentuk kabinet tu, mereka membentuk kabinet di dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19. Kena sedar bahawa pada tarikh 1 hari bulan Mac, ketika itu 2020, ketika itu kita negara ni sudah mula tular wabak COVID-19. Tapi ada bahalul ni merampas penyakit tu daripada kerajaan. Pertama, mereka merampas wabak yang sedang melanda negara daripada Pakatan Harapan. Yang kedua, mereka merampas kegawatan ekonomi yang semakin tenang. Tetapi mereka membuat persiapan. Persiapan dia apa? Dia melantik orang yang datangnya daripada UMNO untuk menjaga portfolio yang kena menjawab kepada rakyat. Contohnya, portfolio keselamatan. Semua keputusan yang Muhyiddin buat dalam mesyuarat Majlis Kerja Majlis Keselamatan MKN, Majlis Keselamatan Negara, semuanya keputusan ini dia tak umum. Tetapi dia pilih Menteri Pertahanan daripada UMNO untuk membuat pengumuman. Peringkat awal tu, masa PKP pertama, bila dia dengar banyak nasihat Datuk Seri Najib, bila buat betul, maka harumlah nama Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi bila datang PKP 2, bila datang PKP 3,
bila bertambah kebodohan Muhyiddin ini, dan Dato' Seri Ismail Sabri diminta untuk menjawab, diminta untuk memberi penerangan kenyataan media setiap hari, maka akhirnya yang menjadi mangsa condemn by the rakyat ialah Ismail Sabri, naib Presiden UMNO. Nampak tak busuk hatinya Muhyiddin Yassin? Sama juga di dalam keadaan COVID, biasa Kementerian Kesihatan ni kita letak daripada MCA, wakil masyarakat Cina yang menjaga Kementerian Kesihatan. Tapi kali ini dia letak Dr. Adham Baba daripada UMNO juga, yang menyebabkan akhirnya yang banyak kena kecap Dr. Adham. Kemudian dengan vaksinnya sama juga, dia boleh lantik pegawai menteri tugas-tugas khas yang tak ada kerja, yang menjaga tentang bencana alam, iaitu Dato' Ridwan, sebagai apa yang dipanggil sebagai menteri penyelaras vaksin. Kenapa tak lantik yang tak ada portfolio ni? Kerja dia menteri tugas-tugas khas yang menjaga, contohnya JPA, Jabatan Pertahanan Awam, yang menjaga maritime. Ni di bawah Dato' Wan ni, Tok Wan. Sepatutnya dalam keadaan krisis, dalam keadaan bencana alam ni, dia jaga vaksin. Tetapi dia letakkan Khairi Jamaluddin. Bila vaksin punya proses slow, maka akhirnya yang dipersalahkan ialah Khairi Jamaluddin, menteri daripada UMNO juga. Tapi itu sebabnya lah saya pun tak tahu dah macam mana nak cakap dengan menteri-menteri kita ni. Sepatutnya mereka ni segera meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Bila kita cakap, dia kata kita macam-macam, betul tak? Tetapi akibat daripada meneruskan menjadi lidah rasmi Muhyiddin Yassin ni, segala dosa yang dia buat, segala kebobrokan, segala bencana yang dia bawa pada negara ni, semua kita kena jawab. Semua pemimpin UMNO kena jawab. Akhirnya mereka cuci tangan, sebab semua kerja kotor kita kena jawab. Pernah dengar kenyataan keluar daripada mulut Menteri Dalam Negeri? Boleh bilang dengan jari. Pernah dengar kenyataan yang keluar berkaitan dengan ekonomi daripada mulut Timbalan Perdana Menteri satu ataupun Menteri Kanan satu, Azmin Ali? Dia kurang cakap. Tapi Menteri UMNO lah yang kena tala oleh rakyat. Sedangkan yang direct nego, semua dia jaga, semua dia agih, dan puak-puak dia je yang menikmati. Yang ini kena ingat. Okey.